bagi buku ini ialah Osman Ramli. Ia diterbitkan oleh Sarjana Media Sdn Berhad. Jumlah muka surat bagi buku ini adalah 153 muka surat. Ketakutan mula menyelubungi hati mereka. Kini mereka percaya bahawa segala ajaran yang disampaikan oleh Nabi Yunus kepada mereka adalah benar semuanya. Tanpa berlenggah lagi, mereka semua sujud sambil menangis memohon keampunan daripada Allah atas keterlanjuran mereka selama ini. Mereka bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya sambil mencari Nabi Yunus untuk meminta ampun atas perlakuannya selama ini. Malangnya, kelibat Nabi Yunus sudah tidak kelihatan lagi kerana baginda sudah pergi meninggalkan perkampungan tersebut. Allah Maha Pengampun dan Penyayang kepada hamba-hambanya yang sudah bertaubat. Akhirnya, bala yang hampir berlaku kepada penduduk Ninawa ditarik semula oleh Allah. Semua penduduk Ninawa akhirnya bertaubat menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Jadi apa yang digelak? Allah telah mengutuskan Nabi Yunus kepada satu kaum di kawasan yang dikenali sebagai Ninawa. Penduduk di situ juga tiada pertalian saudara dengannya dan hidup di dalam kekafiran dan menyembah berhala. Tu boleh cut kan? Boleh cut kan? Dah memang dah boleh, tapi masalahnya kau Tiba di suatu tempat, Nabi Yunus telah menumpang sebuah kapal untuk menyeberangi lautan. Keadaan lautan yang asalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi bergelora. Keadaan kapal menjadi amat berbahaya disebabkan ombak yang mengganas. Bagi mengelakkan kapal daripada tenggelam, mereka hendaklah mengurangkan bebanan yang berada di atas kapal. Salah seorang penumpang hendaklah dibuang ke laut. Mereka lalu mengadakan cabutan undian untuk memilih siapa di antara mereka yang terpaksa terjun ke laut. Kebaikan oleh Nabi Yunus menjadi sesuatu yang baru dan berlawanan dengan amalan seharian penduduk Ninawa. Mereka yang sudah sebati dengan kehidupan yang bergelumang dengan maksiat dan nafsu, tiba-tiba diajak pula oleh Nabi. Pada cabutan pertama dan kedua, Nabi Yunus telah terpilih, namun kerana darjatnya sebagai seorang Nabi, maka cabutan tersebut dibatalkan oleh penumpang yang lain. Akhirnya cabutan yang ketiga juga diperolehi oleh Nabi Yunus. Maka fahamlah Nabi Yunus bahawa semuanya itu adalah perancangan daripada Allah, lalu meminta izin daripada penumpang yang lain agar baginda dibuang ke laut. Dengan hati yang berat, permintaan Nabi Yunus itu terpaksalah diikuti. Nabi Yunus tahu itu semua adalah hukuman daripada Allah atas ketidaksabarannya dan rasa kecewanya semasa menjalankan dakwah kepada kaumnya di Ninawa. Nabi Yunus pun terjunlah ke dalam laut. Dalam keadaan laut yang bergelora itu, tiba-tiba datang pula seekor ikan yang besar lalu menelan Nabi Yunus. Namun begitu, dengan kuasa Allah, Nabi Yunus tidak pula binasa semasa berada di dalam perut ikan tersebut. Nabi Yunus juga faham bahawa itu adalah sebahagian daripada balasan Allah terhadap kesalahannya yang lalu. Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus tidak henti-henti memohon keampunan kepada Allah. Lidah dan hatinya sentiasa sahaja menyatakan bahawa dirinya termasuk daripada orang-orang yang zalim dan bermohon agar Allah Maha Pengampun dan Penyayang kepada hamba-Nya yang sudah bertaubat. Akhirnya, bala yang hampir berlaku kepada penduduk Ninawa ditarik semula oleh Allah. Semua penduduk Ninawa akhirnya bertaubat semula dan menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Sedangkan Nabi Yunus yang ketika itu tidak menyedari akan perubahan kaumnya yang sudah beriman tetap meneruskan perjalanannya.
Tiba di suatu tempat, Nabi Yunus telah menumpang sebuah kapal untuk menyeberangi lautan. Keadaan lautan yang asalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi bergelora. Keadaan kapal menjadi amat berbahaya. Pelajaran daripada cerita ini ialah kita mestilah bertabah dari segala ujian daripada Allah Ta'ala.